Bantuan pandemik COVID-19 Kerajaan Negeri Kelantan. Di dalam persidangan Dewan kali pertama bagi tempoh penggal yang keempat, Dewan Negeri Kelantan yang ke-14 tahun 2021 pada 24 Ogos 2021, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Kanan Menteri Besar Kelantan telah menyatakan bantuan yang telah disalurkan kepada rakyat negeri Kelantan sejak bermula pandemik COVID-19 yang mana pada tahun 2020 Kerajaan Negeri telah membelanjakan RM21.81 juta dan jumlah keseluruhan termasuklah daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM33.25 juta. Antara bantuan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 adalah bantuan asnaf dan armalah yang berjumlah RM5.1 juta, bantuan bakul makanan bagi rakyat yang terkesan yang berjumlah RM8.04 juta, program pengurusan dan nyah COVID-19 yang berjumlah RM3.25 juta, bayaran allowance dan penyediaan makanan frontliner yang berjumlah RM1.38 juta, pakej rancangan PBT dan agensi kerajaan. Bantuan ini berjumlah RM15.48 juta. Manakala pada tahun ini sehingga bulan Julai 2021, Kerajaan Negeri telah membelanjakan RM32.27 juta. Sebanyak RM18.77 juta adalah dari Kerajaan Negeri Kelantan dan sebanyak RM13.5 juta adalah dari Kerajaan Persekutuan. Antara perbelanjaan yang telah dilaksanakan adalah RM6.96 juta bagi rakyat yang terjejas. Seterusnya RM0.1 juta untuk program pengurusan dan nyah COVID-19. RM3.3 juta bagi pakej rangsangan kepada PBT, RM6.84 juta bagi perbelanjaan pusat pemberian vaksin, RM8.31 juta untuk bantuan bakul makanan, RM0.2 juta bagi bayaran penyediaan makanan kepada frontliner, RM6.56 juta bagi perbelanjaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Untuk bantu daripada kerajaan negeri kau pasal apa ada boleh? Ada boleh. Bantu kan? Oh, 2,000 ni. Ada bantuan banyak yang puas hati lah. Dia ada bantuan apa beras, macam minyak, barang-barang dapur. Untuk pelbagai orang India ni semua dia ada bagi bantuan. Kalau apa-apa kita minta tolong, dia ada tolong kita lah. Boleh lah beras kerajaan lagi orang bagi orang kampung bagi ke. Sukalah, boleh lah juga orang-orang boleh makan anak. Bantuan banyak dapat. Senang lah, lega lah sikit tau. Kita nak tubik pun tak boleh. Memang tak bantuan senang lah kita pun. Tak. Terima kasih banyak-banyak pada Yang Amat Berhormat MD. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih untuk kerajaan negeri. Terima kasih dah buat ada orang siapa bagai-bagai makanan. Terima kasih lah. Terima kasih lah kerajaan ini. Terima kasih lah Kementerian Besar. Terima kasih lah pada MB. Terima kasih lah YB kepada dia, okey? Mana boleh bantu, okey? Terima kasih kepada MB, kepada Menteri Besar kita sudah memberi bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dah. Terima kasih lah. Terima kasih lah YB. Terima kasih kepada MB. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Terima kasih lah pada MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tamu-tamu sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita mengatur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada ketika ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghirup udara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih ada peluang untuk sama-sama kita bermuhasabah di saat Allah Ta'ala menguji kita dengan pandemik COVID-19 ni yang dah masuk hampir 2 tahun lah kalau kita tengok. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Islam ini merupakan satu agama yang
syumuliyah Islam ni tak ada pada agama-agama lain. Islam mengatur kita ni hubungan antara Allah dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, dan Islam juga mengatur hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain. Sebab itulah kalau kita perhati satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian, berbetulan dengan tajuk yang diberikan kepada hamba pada pagi ini ialah berbuat baik kepada haiwan. Jadi bila kita sebut tentang haiwan ini, kita jangan pandai al-haiwan je, kucing je, ataupun lembu kubah je. Tapi boleh jadi dengan haiwan-haiwan inilah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suka hamba nak tarik satu cerita yang kalau kita boleh kongsikan bersama. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada suatu harinya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mana beliau pergi untuk memberi ceramah ataupun kuliah sebagaimana biasanya, tapi pada hari ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pergi awal daripada skala. Bila sampai awal daripada skala, bila mana tak terdapat najis-najis seperti tahi cicak apa semua tu, lalu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ambil cuci benda ni, cuci najis-najis yang ada di atas masjid. Jadi bila Tok Guru buat lagu ni, tiba-tiba Tok siap lah kalau kita kata, mari apa Tok Guru buat benda-benda gini, cuci najis ni, sepatutnya kita kerja kita orang. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, biarkan aku buat, sebab aku boleh jadi banyak-banyak amalan yang aku dah buat sebelum ni, boleh jadi amalan ni saja yang ikhlas aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi kita ni zaman akhir ni kita bimbang amalan kita ni, kita bimbang amalan kita banyak dengan riya, banyak dengan sum'ah, banyak dengan ujub dan sebagainya. Jadi kalau amalan-amalan lagu ni, takkanlah kita nak bawa amalan seperti ini dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mungkin dengan haiwan, dengan binatang ni yang kita berbuat baik kepada mereka, ikhlas kita terasa lebih dekat situ. Sebab kita tak ada nak tunjuk kepada siapa. Kita hanya kita dengan binatang saja. Jadi sebab itulah insya-Allah pada pagi ininya kita akan membicarakan sedikit perkara-perkara yang bersangkut paut dengan binatang ni. Nah, dengan binatang. Kalau kita biasa dengar cerita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berbuat baik kepada haiwan. Misalnya pada satu hari ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, keluar berjalan-jalan, tiba-tiba baginda terdengar satu suara memberi salam kepada baginda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi perhati, Nabi tengok, tak ada orang. Tiba-tiba Nabi berjalan, dengar lagi panggilan tersebut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tengok, perhati, tiba-tiba ada seekor kijang. Ada seekor kijang yang Nabi tengok terkena juga. Lalu kijang tadi, mukjizat Nabi SAW, kijang tadi bercakap dengan Nabi, dengan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong lepaslah aku daripada ikatan ni. Tak. Nabi kata tak boleh, sebab mu bukan milik aku, mu milik Tuhan juga ni. Kata tolonglah ya Rasulullah. Tak. Sebab di saat aku keluar pagi tadi, aku belum menyusukan lagi kepada anak-anak aku. Jadi mu lepas aku sekejap, aku balik nyusu, lepas tu aku mari balik. Lalu baginda Rasulullah SAW melepaskan ikatan jerat kijang tersebut. Lalu baginda tunggu sebentar. Tunggu. Boleh percaya kau binatang ni tak? Kalau kita payah nak percaya. Jadi duduk sebentar, marilah kijang tu. Mari kijang, Rasulullah tambak semula. Tambak semula. Lalu Rasulullah beredar daripada situ.
Dah, mereka cerita Rasulullah berkata tanya kerja siapa tu. Nak juga siapa ada tanya lalu seorang sahabat mengaku juga dia. Kalau lagu tu kata Rasulullah, mari akulah biar aku bayar. Tak. Jadi bila Rasulullah tanya sahabat pakai bagi sajalah, nak bagi saja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kembali balik ke tempat kerja dia lalu melepaskan ikatan kerjaan tersebut. Kerja kata, ya Rasulullah, bawalah aku bersama-sama dengan kamu. Jadi Nabi kata tak boleh, kamu kena balik semula ke pemakuai anak-anak kamu tadi. Itu lebih kurang cerita. Jadi insya-Allah pada pagi ini sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, apabila kita nak berinteraksi dengan haiwan ini, ada beberapa garis panduan yang telah diletak oleh ulama-ulama kepada kita. Bila kita bimbang takut dengan sebab haiwan ini menyebabkan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazbillah. Jadi kita harap dengan binatang ni insya-Allah akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, antara adab kita nak berinteraksi dengan haiwan-haiwan tersebut ialah kita bila mana haiwan tadi berada dalam keadaan lapar, haus, maka tanggungjawab kita kena pastikan kita memberi makan kepada mereka dan memberi minum kepada mereka. Pasal apa? Kadang-kadang kucing kan? Kucing dia mari rumah kita. Miau 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 miau. Kita kata serabut kucing. Kita sepak, kita tendang. Begitu juga dengan ayam itik. Tak, yang mari berak atas rumah kita. Kita memang pada satu sudut, contohlah ayam itik yang datang ke halaman rumah kita, sama ada ayam itik yang datang ke rumah kita tadi memberi pahala kepada kita atau memberi dosa kepada kita. Atas kita belaka kan. Kalau kita tengok benda ni dari satu pandangan kita memandang kepada Allah Ta'ala, boleh jadi Allah Ta'ala atas binatang ni nak menguji kita, insya-Allah kita nampak itu sebagai gedang pahala kepada kita. Bagi makan jelah. Tak. Kerana boleh jadi dengan sebab kita berbuat baik kepada mereka inilah yang akan bawa kita ke syurga. Hamba ingat ada satu cerita yang diceritakan oleh seorang makcik, tak serayat lah mananya. Dia ada seorang jiran yang usianya tua dah lah. Dan jiran ni jiran-jiran lain lah tak cara ke dia bagi makan. Anak-anak tak cara. Anak boleh jadi kerja besar ke tak balik tak cara tanya khabar kepada ayah dia. Cumanya sebagai pengajaran boleh jadi makcik tu cerita, dia kata sebenarnya kalau kita nak sebagai pengajaran lah, pernah satu hari masa dia usia dia muda dulu, makcik pernah tengok satu hari ni hamba Allah ni dia bawa satu bekah makan beledi ke besi ke yang ada bekah makan ni, yang bawa lalu ayah-ayah dan itik-itik dia dan jera pakai ikut dia. Baguslah bagi makan pada haiwan ternak jera-jera. Tapi nak jadi ceritanya, tak lama selepas binatang-binatang haiwan-haiwan ternakan ini hak jera-jera ni makan, mampu habis. Nak rayaknya boleh jadi makanan yang dibawa itu telah diracun. Kadang-kadang kita tak tengok, kadang-kadang balasan Allah Ta'ala ni tak balas selalu. Kadang-kadang lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun. Hak bimbangnya tak balas selalu di atas dunia ni, Tuhan balas akhirat. Hak tu paling kita takut sekali. Sebab itulah dalam bab ni ada satu kisah yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahawanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam satu harinya ada seorang laki-laki pengembara yang sedang berjalan-jalan di sebatang jalan. Tiba-tiba dia rasa terlalu dahaga dan dia jumpa dengan sebuah telaga. Pemuda ni rasa dahaga sangat, tiba-tiba jumpa dengan telaga. Alhamdulillah. Lalu dia pun turun. Pemuda ni tanpa melengah masa turun ke dalam telaga tersebut, minum air dan naik semula. Lepas dia naik, tiba-tiba dia tengok ada seekor anjing yang sedang terjela-jela lidahnya sambil menjilat tanah yang masih basah. Apa tu? Sebab dahaga. Jadi orang yang ada hati perut ni dia boleh perhati walaupun binatang. Dia kata boleh jadi anjing ni dahaga sebagaimana dahaganya aku tadi. Jadi lalu bila melihatkan keadaan begitu,
laki-laki tadi berkata tak wa imma dalam hati dia ke ataupun secara jelas ke tak menggodesa ke okay. Dia kata anjing ni boleh jadi daga sebagaimana aku daga tadi. Lalu dia pun tak memikir panjang, turun ke dalam perigi. Nak cari air ke mana? Bekas tak ada. Lalu dia ambil sarung kaki dia lah. Kita tahu apa ni. Tak, yang diperbuat daripada kulit kambing. Dia cedak wak naik, lalu dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala menerima amalnya yang baik tadi dan mengampuni dosa-dosa dia. Pelik tak? Anjing ni kalau kita ngaji binatang yang mughalazah, najis yang mughalazah. Dan sebab itulah sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dapat pahala tak sekiranya kami berbuat baik kepada haiwan ni, kepada anjing ni? Peliklah. Dah Nabi kata Tuhan terima amal dia dan dihapuskan pahala dosa-dosa dia. Tak. Lalu Nabi SAW bersabda, fi kulli zatin kabidin harra'a ajrun. Pada tiap-tiap makhluk yang hidup, yang lembut basah daging hatinya, ada pahala bagi orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Maknanya buatlah baik. Sebab kita tak tahu lagi mana amalan kita. Berbuat baiklah kepada manusia, kepada dengan haiwan, apatah lagi dengan manusia. Tak, malam yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak pernah mengasihi orang lain, dia juga tidak akan dikasihi. Dan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sabda Nabi SAW. Maknanya kasih sayalah kamu kepada sesama makhluk, nescaya kamu akan dikasihi oleh makhluk-makhluk yang berada di langit. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah interaksi kita yang kedua ni dengan binatang-binatang tadi. Kita kena banyak menyayangi dan mengasihi binatang-binatang tersebut. Bagaimana ketika baginda Rasulullah SAW melihat orang-orang yang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah. Buat mana boleh tak? Ambil burung buat sasaran anak panah. Lalu Nabi SAW menyebut bahawa Allah Ta'ala melaknat siapa-siapa saja yang menjadikan sesuatu sebagai sasaran. Dah ambil burung buat tak pakat eman dah. Maknanya menzalimi binatang, ni tak boleh. Tak. Kalau tempat kita ni belaga ayam, belaga lembu. Siapakah yang pertama yang mencipta suka belaga ayam? Siapakah yang pertama yang menciptakan suka belaga lembu? Maka dia kena setiap dosa-dosa yang orang-orang yang buat selepas daripada tu, dia akan menerima dosa yang sama tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Jadi sebab itulah kita nak buat sesuatu kejahatan itu kena mikir, bimbang-bimbang takut kita je buat tu orang pakat tiru kejahatan yang kita buat. Tak padan dengan dosa yang kita nak pikul esok di hari akhirat esok. Jadi sebab itulah kita kena berbuat baik. Rasulullah SAW sendiri pun menyebut bahawasanya supaya kita berbuat baiklah kepada binatang-binatang ni, jangan seksa dia, jangan apa semua tu. Seterusnya berlaku baik ketika kita nak menyembelihkan dia. Ada binatang-binatang hak kita boleh makan, tak, yang dituntut kepada kita nak sembelih dia. Walaupun nak sembelih, nak guna pisah, tapi Islam ajar kepada kita. Lagu mana? Sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabhah wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan berbuat ihsan ke atas tiap-tiap sesuatu. Apa maksud ihsan? Ihsan ni berbuat baik. Ataupun kalau hamba ingat bagaimana ta'rif yang disebut oleh Baba sepanjang. Dia sebut apa maksud ihsan? Ihsan ni ialah buat biar baik, buat habis baik.
Apa? Cuba kita tali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ihsan? Ketika mana baginda Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil ihsan." Cerita kepada aku tentang ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ataupun kalau kamu tak mampu lagu tu, kamu menyembah Allah seolah-olah Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi bila kita sega, kita sentiasa berada dalam CCTV Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan buat yang terbaik. Sebagaimana takrif yang diberikan oleh Bapa Espanya saat ini, mana ihsan ialah buat biar baik, buat sehabis baik. Jadi hatta kita nak sembelih binatang sendiri pun Islam ajar kepada kita. Tak, fa'ah maknanya apabila kamu nak menyembelih, nak membunuh, maka fa'asin qatlah, maka perelokkanlah pembunuhan kamu tadi. Nah, apabila kamu nak menyembelih, maka perelokkanlah sembelih kamu tadi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah salah seorang kamu tadi menajamkan mata pisaunya dan hendaklah dia menselesakan. Lagu mana? Menselesakan, merehatkan binatang sembelihnya dengan secukup-cukupnya. Jangan sembelih tak ada apa-apa, kita sembelih ayam kau. Tak, sebagai kalau kita jual ayam, sembelih ayam tak ada mampu, kita lepas dalam air dah. Jadi maknanya tidak ihsan dalam perbuatan kita. Apa saja yang kita nak buat, insya-Allah disulami dengan ihsan. Seterusnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seterusnya Islam melarang kepada kita untuk menyiksa. Seperti kita memukul binatang, kita mengikat binatang ataupun membakarnya. Kita tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada sesiapa sahaja yang melakukan penyiksaan kepada haiwan-haiwan. Sama ada untuk tujuan menyembelihnya ataupun tidak. Tak boleh. Nak mau bakar, nak bakar. Contohnya semut-semut rumah kita ambil api, kita layu, kita bakar. Tak boleh. Sebab kuasa untuk membakar ni makhluk yang hidup Allah Ta'ala je. Nak bakar orang-orang berdosa dalam neraka sesat, kita tak ada kuasa. Boleh bakar sekarang ni binatang-binatang tak ada mati. Jadi kalau hak hidup-hidup tak boleh kita nak bakar binatang-binatang tadi secara hidup-hidup. Jadi Nabi SAW pernah satu harinya semasa Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat sekumpulan manusia melontarkan seekor ayam yang sengaja ditambakkan. Tambak ayam, lepas tu duduk sesa akak bekong ayam tadi. Lalu dia berkata, maksudnya barang siapa yang melakukan perkara tersebut, menzalimi ayam tersebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sesiapa yang melakukan perkara ini. Bukan setakat kita menyakiti tubuh badan binatang tersebut, bahkan ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila satu harinya Nabi tengok ada seorang hamba Allah ni dia supuh binatang dia. Kita kata bahasa binatang ni, memang dia binatang dah tak? Ataupun apa nama kita sebut, supuhlah binatang, telaka binatang ni malah jalan ke gapo. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi kata membawa naik binatang ni. Apa? Sebab kamu dah supuh dia, kamu dah melaknati dia, jadi kamu tak layak dah nak naikkan dia. Maknanya kalau binatang pun tak boleh nak laknat, apa dah lagi kita nak melaknat sesama manusia. Jadi maknanya Islam satu agama yang begitu halus peraturannya kepada kita, datang kepada kita untuk mengatur segala kehidupan kita. Jadi maknanya pada dasarnya agama Islam ni mengecahlah segala bentuk kezaliman terhadap binatang. Bagaimana seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka semata-mata menyeksa seekor kucing, sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang biasa kita dengar, tok guru ustaz-ustaz kita sebutlah. Ada dan akhir sekali lah hamba nak sebut akhir sekali ke dah, kita cuba tengok yang seterusnya. Lagu mana pula binatang-binatang yang dikira memberi sedikit bahaya kepada kita, yang boleh mengganggu kita. Jadi lagu mana kita berhadapan dengan benda-benda ni. Jadi di segi hukumnya
dalam hadis pun ada, tak, harus untuk kita membunuh binatang-binatang tersebut seperti ular, kala jengking dan sebagainya. Bagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli wal harami, al-fa'ratu wal aqrabu wal hida'atu wal qalbu wal aquru wal ghurabu. Terdapat 5 jenis binatang yang berbahaya yang boleh dibunuh. Sama ada di tanah haram ataupun di luar tanah haram boleh dibunuh. Antaranya gapo? Tikus, kala jengking, anjing gila, gagak dan ular dan sebagainya lah. Boleh dibunuh. Jadi begitu juga binatang-binatang lain yang mungkin kita jumpa dalam hadis-hadis yang lain tersebut. Hukum dia apa boleh bunuh? Sebab berbahaya. Kalau tak bahaya tak apa. Tapi berbahaya kepada kita, hukum dia boleh bunuh. Tapi jangan menyeksa kita bunuh dengan cara yang betul lah. Seterusnya ialah bagi mana sahabat-sahabat dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana mempunyai binatang-binatang peliharaan yang banyak, seperti ada lembu yang banyak, ada kerbau yang banyak, ada kambing yang banyak. Maka di sana kita jangan lupa tanggungjawab kita terhadap binatang-binatang tersebut, terhadap hak. Mungkin di sana ada hak-hak orang lain, iaitu kena menunaikan zakat jika cukup nisab dia. Misalnya bagaimana daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyebut, demi jiwaku di dalam kekuasaannya, demi tiada Tuhan selain daripadanya, atau sebagaimana atau sebagaimana janji sumpah apabila seorang memiliki unta, lembu atau kambing beri-beri tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan nampak lebih besar dan gemuk daripada binatang tersebut. Ternakan-ternakannya akan memejut-mejutnya dengan telapak-telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setelah selesai rombongan ternakan terakhir memejutnya, maka yang pertama akan mengulangi juga. Gitulah disiksa manusia yang enggan mengeluarkan zakat binatang-binatang ternakan mereka pada hari kiamat esok. Jadi termasuk dalam kumpulan binatang-binatang yang yang diwajibkan zakat ialah unta, lembu, kambing, kambing biri-biri dan juga kibas. Syaratnya Islam, merdeka dan milik itu milik sempurna lah yang berada pada tangan kita. Yang seterusnya syarat dia lagi mesti cukup haul dan genap setahun dalam pemeliharaan kita. Lagu mana nak bayar zakat? Ulama buat siap dah. Unta startnya cukup 5 ekor, lembu ataupun kerbau cukup 30 ekor, kambing biri-biri cukup 40 ekor. Kita tengoklah jadual-jadual mengenai zakat-zakat ni tentang binatang-binatang tersebut supaya kita tidak teralpa dalam menunaikan zakat tersebut. Dan akhir sekali hamba nak sebutnya kita bila mana berinteraksi dengan binatang-binatang ini, jangan sampai binatang-binatang peliharaan kita ini melalaikan diri kita sehingga lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dengan sebab harta-harta kamu dan anak-anak kamu tadi melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi sebab itulah
Binatang-binatang ni bagaimana kalau kita tengok kisah seorang sahabat yang tidak khusyuk dalam solat tu dan terleka dengan sebab kicauan burung dalam kebun tamar dia, menyebabkan dia nak sedekah semua kebun tamar dia disebabkan kebun dia tak dibimbing, takut burung-burung mari makan sehingga melalaikan dia daripada solat. Ini iman kita, iman sahabat-sahabat. Jadi kita kena ukur iman kita ni setara mana. Jadi gitulah sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, interaksi kita dengan ataupun tuntutan kepada kita untuk sama-sama kita berbuat ihsan ataupun berbuat baik dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Jadilah binatang-binatang tadi, haiwan-haiwan tadi sebagai asbab untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi asbab yang akan mencampurkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yazubillah min zalik. Jadi merasa sekadar itu saja perkongsian pada pagi ini di atas segala kelemahan itu daripada hamba sendiri, dan apa yang baik itu insya-Allah kita cuba amalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.